Lalu dia sebut Sayyidina Abu Bakar ketika itu tuan-tuan, Abu Bakar menangis sangat-sangat terharu. Kerana Abu Bakar tahu yang pilih itu adalah Rasulullah, bukan siapa-siapa orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih Abu Bakar untuk bersama-sama hijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita tuan-tuan, macam kita kalau contoh ada orang kena mahal datang, tiba-tiba dia ajak kita main duduk meja satu makan dengan dia. Dah setahun dah tuan, kita ni bukan siapa-siapa tapi dia panggil kita sudah makan. Dah setahun rasa dihargai. Subhanallah, begitulah perumpamaan Sayyidina Abu Bakar ketika itu. Inilah contoh sahabat ataupun teman rapat yang menurut kita kepada hari akhirat. Kita kalau cari kawan baik, kawan rapat, kena cari contoh macam Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah, bersama-sama dengan Rasulullah dalam perjuangan Islam. Tidak pernah tinggal Rasulullah. Subhanallah, begitu hebat hubungan persahabatan di antara Abu Bakar dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni kawan dalam perjuangan Rasulullah. Abu Bakar ni kawan perjuangan dalam Rasulullah. Kawan akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cari kawan tuan-tuan, cari kawan yang mana bila jumpa kita dia ingat kita tentang solat dulu. Ataupun dia ajak kita jom kita solat, kita puasa, solat, isteri kami. Ini kawan yang baik. Bukan kawan sama-sama main game. Bukan tak boleh, tidak boleh. Tapi kalau ada kawan yang ingat kita tentang akhirat lebih baik. Kerana apa? Di akhirat tuan-tuan, di akhirat sahabat soleh ni dia boleh menyelamatkan kita daripada siksaan api neraka. Sahabat soleh. Sehingga kan penduduk penghuni neraka ketika itu tertanya-tanya, siapakah ni yang dibebaskan? Siapa dia boleh dibebaskan oleh Allah daripada api neraka? Adakah dia ni anak kepada Rasul? Adakah dia ni anak kepada seorang Nabi? Tidak. Tetapi yang menyelamatkan dia daripada siksaan api neraka adalah sahabat yang soleh yang duduk di syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebat dapat syafaat daripada seorang sahabat yang soleh. Jadi tuan-tuan, bila mana semua umat Islam ketika itu sudah berhijrah ke Madinah, bila mana umat Islam di Mekah ketika itu dah berhijrah ke Madinah, maka tinggallah beberapa orang sahaja di Mekah bersama Rasulullah yang akan berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Lalu kita tengok macam mana perangai Abu Bakar sebagai seorang sahabat. Bila mana Rasulullah dibagi tahu dekat Abu Bakar ajak dia pergi hijrah ke Madinah, lalu Abu Bakar ni tanpa disuruh dia menyediakan 2 kenderaan tunggangan unta untuk bermusafir. Unta ni dia ada jenis-jenis dia. Kalau unta untuk musafir ni dia mahal sikit, dia gagah sikit, dia kuat berbanding dengan unta yang banyak daging yang biasa kita sembelih daging tu orang sembelih biasa tak biasa tuan-tuan. Untuk musafir dia mahal sikit. Untuk bermusafir sangat mahal dan gagah. Lalu Abu Bakar sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sediakan 2 untuk ni, 1 untuk kau, 1 untuk aku. Lalu Rasulullah SAW sebut kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku terima unta ini, kenderaan ini, tetapi dengan harga. Kita lihat bagaimana tingginya marwah Rasulullah SAW. Rasulullah ni tak terima free-free tuan-tuan. Beza dengan kita. Beza kita tuan-tuan, kalau kita pergi orang ajak kita makan, kedai makan mamak tuan-tuan, orang offer untuk bayar, kita lagi suka. Beza dengan Rasulullah. Rasulullah terima unta tersebut tetapi dengan harga, dengan bayaran. Walaupun Rasulullah dengan Abu Bakar dah sahabat lama dah, sebelum kedatangan Islam Nabi Rasulullah dengan Abu Bakar ni dah rapat dah. Tetapi kita lihat bagaimana marwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi. Dan jenis sifat Rasulullah ni tuan-tuan, Rasulullah ni suka beri harga kepada orang dan tidak suka menerima harga orang. Berbeza dengan kita tuan-tuan, Muhammad di pengajaran. Tengok bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tuan-tuan, Rasulullah berumur 53 tahun. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar berumur 50 tahun. Rasulullah 53, Sayyidina Abu Bakar 50 tahun. Kemudian seperti mana kita tahu, hijrah Nabi SAW pergi ke Ghuzur. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ke Ghuzur selama 3 hari. Mereka berada di Ghuzur selama 3 hari. Dan antara
orang yang terlibat dalam misi hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, Sayyidina Abu Bakar, Amir ibn Furaihah, Abdullah ibn Muraqib, Abdullah ibn Abi Bakar, dan juga Asma binti Abi Bakar. 6 orang tuan-tuan yang terlibat dengan misi hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu di Uhud, tuan-tuan, ada salah seorang di antara 6 orang yang akan naik turun Uhud ini, sama ada waktu petang ataupun malam, untuk menghantar makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidina Abu Bakar. Siapa, tuan-tuan? Dia adalah Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, dia anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia ini ditugaskan untuk menghantar makanan, sama ada waktu petang ataupun malam, kepada Rasulullah dan juga bapa dia Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, nak naik Uhud ni makan masa lebih kurang 3 jam. Nak naik Uhud lebih kurang 3 jam. Subhanallah. Kalau orang muda gagah sikit, tuan-tuan, itu dia cantik 2 jam setengah paling cepat. 2 jam setengah. Kalau tuan-tuan biasa umrah, siapa pernah daki, tuan-tuan, Uhud? Dia tahulah siapa pernah daki Uhud, tuan-tuan, lebih kurang 3 jam. Nak turun lebih kurang 1 jam setengah lah, lebih kurang 1 jam setengah. Subhanallah. Tuan-tuan, Asma binti Abi Bakar ni, dia ulang-alik daripada rumah dia ke Uhud. Daripada rumah dia, rumah asal, tapak asal rumah Sayyidina Abu Bakar adalah di Hilton. Yang sekarang Hilton memang tak ada Hilton. Sekarang tapak hotel Hilton sekarang ni adalah tapak asal rumah Sayyidina Abu Bakar. Kalau tuan-tuan masuk hotel Hilton, tuan-tuan, ada satu surau, tak silap-silap, ada satu surau nama Sayyidina Abu Bakar. Bawah surau, tuan-tuan, direct bawah tu adalah tapak asal rumah Sayyidina Abu Bakar. Lalu bagaimana kita lihat jasa dan besarnya pengorbanan Asma binti Abi Bakar menghantar makanan daripada rumah Abu Bakar, tak silap saya, ke Uhud tu mengambil jarak lebih kurang 67 km. Kemudian naik ke Uhud selama 3 jam, tuan-tuan, lebih kurang dari itu. Subhanallah, kita lihat bagaimana ketika itu Asma binti Abi Bakar belum lagi, umurnya belum lagi mencecah 15 tahun. Subhanallah. Kita lihat bagaimana seorang remaja wanita Islam, ya, yang membantu misi hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan naik, tuan, agak-agak kita mampu tak, tuan? Kita nak baca rumah tangga kita pun jenuh. Subhanallah. Ini Asma binti Abi Bakar. Daripada rumahnya berjalan ke Uhud, kemudian daki naik ke atas. Setiap hari, tuan-tuan, selama 3 hari, memastikan Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar makan. Begitu untuk meneruskan perjalanan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian, tuan-tuan, ketika itu penduduk Mekah tidak dapat kejar dan mengesan Rasulullah. Madinah, tuan-tuan, kedudukan di hadapan. Sampai itu, kedudukan Madinah di hadapan. Mekah di sini, Madinah di hadapan. Uhud terletak di belakang. Kita lihat bagaimana bijak Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah ini dia bukan seorang Nabi dan dia Rasul semata-mata, akan tetapi Rasulullah ini merupakan seorang panglima, seorang pemimpin negara, dan juga seorang penyampaian yang sangat hebat, sehingga mendapat keuntungan yang sangat besar yang dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah. Ya Rasulullah, hebat dunia, hebat akhirat. Jadi kita kena contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat dunia, hebat akhirat. Rasulullah tahu penduduk Mekah nak kejar dia. Jadi Rasulullah tak pergi ikut jalan biasa orang pergi. Mekah, Madinah dia tak pergi, tapi dia ikut jalan belakang, jalan jauh sikit. Pergi ke Uhud, tuan-tuan. Lalu ketika meneruskan perjalanan ke Uhud, Rasulullah menumpah seorang pakar penunjuk jalan di padang pasir yang bernama Abdullah ibn Muraqib. Dia juga Islam. Rasulullah mengubah seorang pakar penunjuk jalan di padang pasir yang bernama Abdullah ibn Muraqib. Dia seorang Islam. Bila saya baca sirah, tuan-tuan, kita terfikir, kenapa di padang pasir ni tak kena ada pakar penunjuk jalan? Kita di kat sini, kat sini kita guna Waze ke, tuan? Waze ke Google Map. Rasulullah guna pakar penunjuk jalan.
Kita rasa pelik. Dan kami bincang, saya waktu belajar sirah dengan beberapa sahabat, kita bincang, kenapa Rasulullah itu seorang upah seorang bagal untuk jalan di padang pasir. Lalu tuan-tuan, satu hari tuan-tuan, saya dan beberapa orang kita tempah satu kenderaan van, kita pergi satu tempat yang bernama Siwa, terletak di Mesir tuan, padang pasir. Dan sampai di Siwa tuan, kami booking ATV. Tuan-tuan tahu ATV yang Pak Roda macam motor sendiri, ATV. Kami jalan senang 5 minit, senang 10 minit. Kami toleh ke belakang, masih nampak lagi van dan juga pengunjung yang kami tempah ATV. Lalu kami jalan senang setengah jam, senang 40 minit, 40 minit. Kami berhenti, kami toleh belakang, tak nampak apa tuan. Sama kiri kanan depan belakang, sama tuan. Waktu ni kami gelabah lalu salah seorang kawan waktu itu teringat yang kami pernah bincang tentang sirah Nabi SAW. Kenapa Rasulullah mengubah seorang pakar penuntut jalan di padang pasir? Ketika itu tuan-tuan, kiri kanan depan belakang yang ada hanya butiran-butiran pasir dan tuan-tuan. Sama, tak tahu nak pergi mana. Batu tak ada, pokok tak ada, gunung ganang tak ada, sama semua. Kami cuba patah balik belakang, tak sampai-sampai tuan. Pergi depan pun sama, kanan sama, kiri sama, resin tak tahu tak mana. Subhanallah, sedang sejam itu tuan. Datang alat datang, ambil. Alhamdulillah, doa kami tuan. Buat fikirlah macam mana nak balik. Mungkin dia tahu kami sesat. Sebab pada awal dia offer tuan kami. Ni tahu pun jalan nak balik tadi. Oh kami macam tak konon-konon lah. Bila kita stay ke depan, patah balik belakang sendiri, confirm sampai.